وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin dan juga mukminat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam ini dapat kita sambung pengajian kita setiap hari Selasa, malam Rabu. Majlis ilmi yang kita sama-sama nak mempelajari akan sunnah ataupun hadis Nabi SAW untuk nak tambah iman kita yang ada terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhadap Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk nak tambah cinta kita yang ada terhadap Nabi. Jadi dengan sebab kita belajar hadis-hadis Nabi, kita boleh kenal katanya apakah yang Nabi SAW kecek royak, apakah Nabi SAW buat jadi contoh kepada kita. Dan juga kita boleh kenal beberapa akhlak lah melalui belajar hadis Nabi ni, boleh kenal akhlak Nabi SAW. Pada malam ni munasabah dengan bulan Rabiul Awal lah, bulan Rabiul Awal ataupun yang dikenali masyarakat kita kebanyakannya bulan Maulud. Bulan yang apabila marinya Rabiul Awal, pakak-pakak nak sambut Maulidun Nabi SAW. Sama ada melalui wak makan ke majlis, sama ada melalui memperingatkan sirah Nabi Muhammad SAW, ataupun setengah mengingati saat kewafatan Nabi SAW juga. Sebenarnya pada bulan Rabiul Awal, kalau kita tengok kitab sejarah ataupun kitab sirah Nabi mana-mana, tidak ada walaupun satu kitab pun yang telah memberi pendapat yang paling kuat ataupun sepakat mereka sebut katanya Nabi ni lahir pada bulan Rabiul Awal. Bahkan yang mereka sepakat, ulama sepakat supaya berlaku pendapat katanya Nabi ni meninggal dunia ataupun wafat bulan Rabiul Awal. Hal ini tidak khilaf di antara ulama-ulama. Tidak khilaf, Nabi mati bulan Rabiul Awal. Tapi yang lahir tu, yang wanak tu khilaf. Kata bulan Rajab, katanya bulan Rabiul Awal, dan juga tarikh dia tu, wanti dia berlakunya bilanya wanak Nabi tu khilaf. Kalau kita tengok kita Ar-Rahiqul Makhtum, bagi seorang tokoh ulama yang namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia beri pendapat sosok lebih daripada 3 ataupun 4 pendapat yang ulama beri pendapat mengenai dengan hari wanak Nabi tu tak serupa berlaku. Dan juga nak cari jalan turun tak boleh. Nak cari jalan turun ataupun nak jadi sepakat tu baik mari tu tak boleh. Katanya Nabi tu wanak pada bulan mana, hari mana, apa dia, orang panggil wanti mana, dan juga yang mereka sepakatnya iaitu bulan yang Nabi SAW meninggal dunia. Jadi dengan munasabah bulan Rabiul Awal, kita usaha nak tengok, orang panggil katanya Rabiul Awal mari ni musim yang umat Islam nak tunjuk cinta mereka ada kepada Nabi ni, ada semangat.
Semua ni pakat royak belaka katanya kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Tak ada lah umat Islam mana. Saya percaya dan juga yakin katanya tidak ada umat Islam mana yang tak kasih kepada Nabi. Mereka orang yang akal fikir yang hilang. Gila lah. Orang yang akal fikir hilang ataupun orang kafir lah yang mereka tak kasih kepada Nabi SAW. Manakala orang yang jadi umat Islam, cerak. Dia tanya. Tanya fok room pun duk dalam lorong duk kadang-kadang duk mabuk apa-apa tu tanya kasih kepada Nabi, kasih kepada Nabi. Kita tanya kau sehat lah, jangan duk kita tanya kau mabuk lah. Kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kasihlah. Walaupun tak mari sejak pun. Dan juga umat Islam yang buat haflah majlis maulud, kasih kepada Nabi, kasih. Orang yang tak buat maulud, kasih tak? Kasih maka kepada Nabi SAW. Semua tu boleh royak belaka kata kasih kepada Nabi. Tetapi yang paling jadi soalan yang besar sekali tu, yang patut kita kena tanya semua apabila masuk bulan Rabiul Awal, kampung tu, masjid tu, ada majlis-majlis untuk nak mengingati kepada Maulid Nabi. Tetapi soalan yang pasti kena berlaku selepas daripada tu ataupun mana-mana masa kepada setiap orang umat Islam, umat Nabi ni, soalan yang kena tanya diri masing-masing katanya, bagaimana kita nak kasih kepada Nabi SAW? Dengan cara mana kita nak kasih kepada Nabi? Witikan yang nak kasih. Kalau tanya kata kasih tak, kasih belaka. Tapi witikan tu touching cara yang sebenar yang kita nak tunjuk cinta kita yang ada kepada Nabi, kepada Nabi SAW dengan cara yang Nabi sendiri pun suka. Cara yang Nabi SAW sendiri suka dan juga nak kita ni tunjuk kasih kita kepadanya. Itu yang paling besar sekali yang setiap orang Islam yang royak kata kasih kepada Nabi, jangan cukup hanya sebulan setahun kita buat majlis besar makan nasi minyak untuk nak mengingati kepada Nabi, tapi apabila habisnya musim, habis licin lupa kepada Nabi SAW. Mengaji untuk nak kenal akan sunnah Nabi, tak ada. Semayang tak ada. Tapi beberapa setengah negeri ni, apabila sampai kepada bulan Rabiul Awal, hari 12 ni cuti, hari cuti, one yud. One yud orang panggil tu tour praktik ni seperti Malaysia lah. Cuti. Hari Maulidun Nabi. Maulud Nabi SAW. Cuti. Untuk nak mengingati ni, untuk nak wirayat, ingat kepada hari kelahiran Nabi SAW. Dengan upacara yang besar, makanan yang mewah, yang sedap, bagi duit lagi lah, dan juga bagi mani-mani lagi bagi dan juga sebagainya. Tapi apabila lepasnya hari tu, klik back dulu. Hari cuti tu nak ingat Nabi ni, baju tok kena pakai, piyah kena pakai, semaya kena ada semua. Apabila habis hari tu, habis musim tu kadang-kadang semaya pun tak ada. Dan juga apa dia ngaji agama, tak ada mari mana, ngaji hadis pun tak ada ngaji mana, tak ada. Tunjuk katanya setiap tahun yang mari datangnya musim ingat kepada Nabi ni, tambah waktu kita ataupun kesal kepada kita katanya, bulan Rabiul Awal tahun ni kita dengar kita buat maulud Nabi, kita nak kasih kepada Nabi, kita nak belajar ajaran Nabi banyak lebih daripada tahun yang kesal kena berlaku. Pun tong dan. Habis tu soalan, bagaimana kita nak kasih kepada Nabi SAW. Jadi pada malam ni dan juga pada minggu pertama ni, saya sudi nak pilih sebuah kitab. Untuk 4 minggu ni dan juga 3 minggu selepas pada ni, kita nak baca kitab ni kerana kitab kecil saja. Mana katanya kita nak uti start daripada Riyadhus Salihin yang kita nak belajar setiap minggu tu untuk mai baca kitab ni. Yang muka dianya 100 muka lebih kurang. 100 muka lebih kurang, yang mana tajuk kitab dianya Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu.
Kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi, dan juga tanda-tanda yang tunjuk katanya orang yang kasih kepada Nabi yang sebenar tu bala mana dia buat. Untuk kita boleh kenal sosok. Dan juga nak tahu tanda-tanda itu tu tidak kita tengok kepada tok guru mana, baba mana, masyarakat mana dalam dunia sekarang ni. Tak. Tidak ada orang mana yang mereka sangat tunjuk katanya kasih cinta kepada Nabi banyak sekali daripada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Nak tengok pada sahabat, cinta kepada Nabi pada mana? Jadi malam ni kita nak belajar. Di antara apa dia ke hukum cinta kepada Nabi, apakah kesan benar yang kita akan dapat hasilan apabila kita kasih kepada Nabi ni, kita nak dapat apa? Sama ada dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan juga yang akhir sekalinya kita akan bincang panjangnya, iaitu tanda-tanda yang mana orang yang tulis kitab ni dia wari 4 tanda 4 alamat yang tunjuk katanya kalaulah kita ada 4 alamat ini seperti mana sahabat biasa ada, makna kata kita salah satu orang yang kasih kepada Nabi dengan cara yang betul, cara yang Nabi SAW nak. Hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Apakah hukum cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi ini adalah daripada iman. Daripada iman. Ingatlah katanya, mulut ataupun kita yang sebut katanya kita cinta kepada Nabi, mulut yang orang kata cinta kepada Nabi, tapi kita tak boleh nak tunjuk bukti. Bukti ni makna katanya patibat happen laktan, tak boleh katanya kita kasih kepada Nabi malah mana ni, makna katanya perkataan kita yang orang kata kasih kepada Nabi itu adalah dakwah sahaja. Cinta palsu. Bawarak tamada sedang okma. Palsu. Cinta yang bohong, cinta yang bukan sungguh. Kerana ingatlah setiap orang boleh orang kasih kepada Nabi belaka. Tapi kena tengok kepada perbuatan dia, hidup hari dia, ibadat dia yang dia tunaikan setiap hari itu tu, adakah boleh nak membuktikan kata dia adalah salah satu orang yang kasih kepada Nabi ataupun tidak? Kalau gitu siapa pun boleh royak. Munafik boleh royak kata dia cinta kepada Nabi, tapi dalam hati dia tu sangat benci kepada Nabi. Habis tu kena patibat okma pen laktan yang katanya kita kasih kepada Nabi SAW. Kafir, orang kafir ni dia tak cinta kepada Nabi dulu. Sama ada mulut dia, sama ada hati dia. Orang munafik, mulut orang kata cinta, tapi hati tak cinta kepada Nabi, benci. Makna katanya orang yang beriman yang sebenar, cinta kena keluar daripada mulut, dan juga kena ada dalam hati, dan juga kena tunaikan. Buat itu baik nampak tengok dengan tubuh badan kita, katanya kita kasih kepada Nabi SAW sungguh, bukan bohong, tak bukan dengan mulut sahaja. Tu dia. Dan juga bukan hukum dia ni wajib kena kasih kepada Nabi SAW lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri lagi. Kena kasih lebih daripada kasih kepada dia sendiri, lebih kasih daripada pak dia, mak dia, anak dia, keluarga dia, harta dia, ataupun manusia semua dari dunia. Tama pen lamdap reh ataupun lamdap kisah selepas daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Dan juga ingatlah kalaulah kita ambil benda lain, ambil orang lain, benda lain, mari kasih lebih daripada kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak suka lah, marah. Allah Taala tak kenal dan juga tak suka, dan juga janji pula katanya akan dapat binasa daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tak dengar Nabi SAW. Tak taat kepada Nabi, tak kasih kepada Nabi. Kerana apabila tak kasih kepada Nabi, makna katanya orang yang tak kasih kepada Nabi, makna kata dia ni tak taat kepada Nabi. Tapi orang yang kasih kepada Nabi yang sebenar dan juga nak buat kasih dia sungguh, dia kena belajar. Dan katanya cara nak ikuti Nabi itu balas mana. Nabi itu hukum cinta kepada Nabi ini
wajib kita kena kasih kepada Nabi lebih banyak daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. Dalilnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, dia telah cerita katanya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ni kami sedang duk jalan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Duk jalan kami bersama dengan Nabi ni, tapi tangan Nabi tu duk jalan tu pegang tangan Umar bin Khattab. Pegang, piping tangan Umar. Ya, supaya kita piping tangan anak, pegang tangan anak berjalan ke mana tempat, satu tempatnya. Maka Umar, apabila Nabi pegang tangan baik tu, makna katanya Umar dapat tahu perasaan katanya, Nabi kasih kepada dia. Apabila tahu katanya Nabi kasih kepada dia, Umar seolah katanya nak ambil peluang ni untuk nak ayat kepada Nabi, katanya, aku pun kasih kepada Nabi juga. Maka Umar ayat, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau sangat dikasihi oleh aku daripada setiap benda dalam dunia ni, ataupun setiap orang daripada dalam dunia ni, melainkan hanya daripada aku sahaja. Kasih kepada Nabi lebih daripada orang lain dah. Tapi kalaulah tanya kata di antara kasih kepada diri dengan kasih kepada Nabi, Umar kata kasih kepada aku sendiri lagi lah. Kasih Nabi lebih daripada orang yang belakang, tapi tak boleh banding dengan diri. Nabi SAW kata, la, tidak, hai Umar, bukan, tak betul Umar. Walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Belum lagi, hai Umar, kamu nak akan jadi orang yang beriman yang sebenar, melainkan kamu kasih kepada aku lebih daripada kasih kepada tubuhmu sendiri lagi, hai Umar. Mana kata jauh Umar, perkataan Umar tadi tu kampung Umar yang kata rak Nabi mak wakrai jok bentuk ini. Belum tentu lagi nak tunjuk katanya imej Umar itu tu sempurna. Bila nak sempurna, tangrak Nabi mak waktu ini. Kena kasih. Lalulah Umar yang kata fa innahu al-an wallah. Sekalilah ya Rasulullah, wallahi, bersumpah dengan Allah Ta'ala, la anta ahabba ilayya min nafsi. Aku kasih kepadamu lebih daripada aku kasih kepada diri aku lagi. Kalau kita nak tanya kata apa kita kena kasih kepada Nabi, akhir sekali Nabi kata al-an ya Umar. Sekalilah baru imam sempurna, baru imam betul, iaitu kasih kepadaku kena lebih banyak daripada kasih kepada tubuhmu sendiri lagi. Kalau kita nak tanya soal ni, apa kita kena kasih kepada Nabi lebih banyak daripada kita? Coba khayal katanya kalau hari itu Allah Ta'ala tak hantar Nabi. Tak hantar Nabi ataupun hantar hanya Quran. Kita nak faham agama bagaimana kalau Nabi tak ada? Tak adanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Ta'ala tak hantar Nabi. Noya katanya jasa Nabi, buku Nabi yang Allah Ta'ala hantar mari untuk mengajak, mendakwahkan masyarakat dunia ini sampai ke Islam, sampai kepada rumah kita pada hari ini, ni kebun kuncakan Nabi. Kalau nak Islam tak sampai kita kasih kepada diri, harta banyak, rumah besar, hidup senang, tapi tak ada Islam yang disampaikan oleh Nabi, mana perayaan. Tak ada harga sekian. Nah, habis itu nak beriman, iman yang sempurna kena kasih kepada Nabi lebih daripada kasih kepada diri kita sendiri. Nah, kasih daripada kita sendiri lagi. Itulah nak katanya perkataan Nabi tadi, yang katanya hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, iaitu la yakmalu imanuka. Badruddin Al-Aini syarah hadis ni dalam kitab syarah Sahih Bukhari katanya, iaitu tidak sempurna akan iman kamu melainkan kena kasih Nabi lebih banyak daripada kasih kepada diri lagi. Dan juga yang keduanya, bahkan kita kena kasih, selepas daripada kena kasih lebih daripada diri kita,
kena kasih Nabi lebih daripada kita kasih kepada dua ibu bapa kita lagi. Kena kasih lebih daripada keluarga kita, isteri anak kita. Kena kasih lebih daripada harta kita yang ada banyak duduk pun dalam dunia ni, ataupun manusia mana-mana dalam dunia ni, kita kena kasih Nabi lebih banyak daripada mereka. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut katanya, "Fawalladhi nafsi biyadih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Bersumpah dengan Allah Ta'ala tak akan beriman salah satu orang daripada kalangan kamu, melainkan aku sangat dikasihi oleh dia lebih daripada pak dia dan juga lebih daripada mak dia dan juga anak dia lagi. Mak pak kita kasih belaka pada hari ini. Apa? Sebabnya ibu bapa kita dah sebagai sebab yang waktu kita ada dalam dunia ni. Tamai mi pome ramai mi syawit dalam dunia ni. Sebab yang kita ada, yang kita wanak sebab ibu bapa kita. Tetapi kalaulah ibu bapa boleh nak melahirkan kita, mengadakan kita dalam dunia ni, tapi dengan tanpa adanya Islam, tak apa. Maknanya katanya, seolah-olah katanya, pome waktu kita wanak ada hidup. Tapi Nabi SAW waktu kita ada Islam. Islam dengan hidup, Islam lebih penting lagi. Habis itu daripada 5 perkara yang ajaran Islam, ad-daruriyat al-khams, 5 perkara yang kita kena jaga. Yang pertama sekali, hifzuddin. 5 perkara kalau turut tertib dia karib yang ulama ni, hifzuddin, kan raksa sasana jaga agama kita ni kena mari mendahului jaga jiwa, jaga hidup ataupun nafas hidup kita lagi, ciwit kita lagi. Kalau nak tanya katanya ciwit kat sasana annai mirakama kat sasana mirak. Kalau ada ciwit mai mi sasana, ciwit mai mi kunka. Ciwit mai mi kunka. Habis tu agama sebab yang kita kena kasih kepada Nabi, sebab Nabi lah pembawa agama kepada kita. Dalam satu lafaz lagi katanya, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tak akan beriman salah satu hamba melainkan dia ni kasih kepada aku lebih daripada kasih kepada keluarga dia, harta dia dan juga segala manusia dalam dunia ini semua. Tertib. Mula-mula sekali kita kasih kepada diri kita kena kasih, tapi kita kena kasih kepada Nabi lebih banyak. Kasih kepada ibu bapa kita kena kasih, tapi kita kena kasih Nabi lebih banyak daripada ibu bapa. Kasih kepada anak, kasih kepada anak, tapi kita kena kasih Nabi lebih banyak daripada anak kita lagi. Bagi sesiapa yang kasih, bahayanya orang yang kasih benda lain ataupun orang lain selain daripada Nabi, lebih daripada Nabi. Rakun maka Nabi. Hak ni jadi masalah besar ni. Ada semua kedak di kalangan umat Islam, ada semua. Ciwit Muslim tiwan ni bangkrang rak manut kon maka Nabi. Bangke bangkrang maka apa maka untuk kasih manusia lain ni lebih daripada ibu bapa dia ni. Kasih lebih daripada Allah, kasih lebih daripada Nabi SAW, bahaya hidup dia. Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran di dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala firman katanya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala wayak kepada Nabi, "Hei Muhammad, tolong wayak ataupun tanyalah kepada fak-fak sahabat. Hei fak-fak sahabatku ataupun umatku,
Jikalau pak kamu ni kasih kepada ibu bapa kamu, kasih kepada anak kamu, kasih kepada saudara kamu, kasih cinta kepada isteri kamu, keluarga kamu, ataupun kasih kepada harta yang kamu kasih duk cari mari hipung, ataupun kasih cinta kepada nego effort kamu yang takut rugi satu hari, ataupun saya kepada tempat duduk yang senang effort kamu reda itu tu, kasih kepada benda tu berlaku lebih daripada kasih kepada Allah, lebih daripada Nabi, lebih daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, Allah Taala kata mereka ini kalaulah kasih benda itu lebih daripada Allah, Nabi dan juga jihad, fatarabbasu, nantilah buat dia. Nanti apa? Hatta ya'ti Allahu bi amri, binasa Allah Taala akan timpa ke atas mereka. Allah Ta'ala akan lontok kepada dia. Binasa, hayanat, membinasakan mereka. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak akan nak beri hidayat kepada golongan orang yang fasik kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak taat, tak kasih kepada Allah, Nabi dalam dunia ni, apa yang dia akan dapat? Binasa. Apa yang dia akan dapat? Kerugian, kekalahan, sampai kalau kita ingat dalam peperangan Uhud, balas tu lah. Kerana sahabat, beberapa orang yang mereka tidak taat, tidak dengar, tidak taat kepada Nabi SAW. Menyebabkan Nabi tu, hari itu tu halah dan juga sakit. Darah Nabi dan juga umat Islam dikalah pada hari itu daripada tentera-tentera orang musyrikin. Apa sebab punca dia? Sebab tak taat kepada Nabi. Menyalahi Nabi SAW. Katanya Ibnu Kathir di dalam kitab tafsir dia katanya, in kanat hadhihi al-ashya', kalau dah semua ini ni, kasih kepada mak pak, kasih kepada anak, isteri, saudara, kasih kepada perniagaan harta benda, subsin sombat ni, rahmat wa Allah, rahmat wa Nabi ni dunia ni, perniagaan yang kacau duk bina, kasih lebih daripada kasih. Ada tak kasih perniagaan? Ada. Yang menego sampai kau tinggal Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat duduk yang Allah tak lawi senang kepada dia, bimeh takutnya satu hari nak runtuh ataupun nak hancur, nak hilang. Kalaulah kasih setiap benda ini lebih daripada kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dia katanya fatarabbasu ay fantadhiru madza yahillu bikum min iqabih. Allah Taala akan turunkan azab kepada mereka semenjak dunia ni. Orang yang tak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Mujahid ay bi'uqubatin ajilatin aw ajilah. Binasa Allah Taala yang akan turun kepada mereka ini boleh jadi cepat mungkin ataupun lama. Ajilah ataupun ajilah. Ini menunjukkan katanya seperti Imam Al-Qurtubi katanya wajib kita kena kasih kepada Allah juga Nabi, dan juga tak boleh kita nak kasih benda lain selain daripada dua-dua itu. Dan maka kasih kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi muqaddamun ala kulli mahbubin tong namna tuk sing tuk yang kira rak dalam dunia ni. Kasih gapo dalam dunia ni Allah tong namna, Nabi tong lam rak. Itunya dalil yang menunjukkan katanya kita wajib kena kasih kepada Nabi SAW. Apabila kita kasih kepada Nabi, soalannya apakah yang kita nak dapat dalam dunia ni dan juga di akhirat? Rak lah ni daya. Manusia ni suka kena kepada orang panggil balasan, kena kepada balasan. Wak apa dah kami pun tak kan. Baru nak buat. Habis tu
Apa dia amalan yang mari dengan hadis palsu, hadis yang tak sahih daripada Nabi, tapi sebut dengan pahala yang bergana-gana. Kena. Jangan pergi cegah dia. Yang ni pergi lari dia. Ni hadis palsu, ni hadis tak sahih ni. Murih dia buat apa ni. Murih buat dia. Nah. Tu gapo dia kasih yang apabila kita kasih kepada Nabi SAW. Yang pertama sekali orang yang dia kasih kepada Nabi ni, Allah Ta'ala akan kasih dia. Ini besar sekali. Besar sekali ini iaitu suka ke kontiran Allah, kontiran Nabi ni dunia ni Allah jarak kau. Tuhan nak kasih kepada dia. Dan juga apabila Allah Ta'ala kasih kepada dia, Tuhan kasih. Tuhan nak buat apa dengan kita. Tak nak kecek, Tuhan ampun dosa kita, Tuhan rahmat kepada kita, Tuhan nak jaga kita, Tuhan nak menyelamatkan kita daripada segala kejahatan dalam dunia ni, dan juga nak akan selamat kita daripada neraka dia pada hari akhirat nanti. Itunya orang yang apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran katanya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalaulah kamu kasih kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka haraplah kamu ikuti aku, turut aku. Suruh ikut aku, iaitu Nabi SAW. Suruh turut Nabi. Nescaya apabila kamu kasih kepada Allah Ta'ala dan juga turut Nabi, nescaya Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu. Yuhibbukumullah. Dengan sebab kita kasih kepada Nabi, turut Nabi, otomatik Allah Ta'ala kasih kepada kita. Ujikan ngai-ngai. Rak Allah, tokat tam Nabi. So, maka mudah-mudah. Kalau nak kasih kepada Allah Ta'ala, turut Nabi. Nak turut Nabi, kena tengok cara turut Nabi di mana-mana. Yuhibbukumullah, apabila Allah Ta'ala kasih, wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Ini sangat mudah-mudah sekali dah. Allahu Ghafurur Rahim. Ingatlah katanya Nabi ni, kalaulah sepakat semua umat Islam tak kasih kepada Nabi, Nabi tak dapat mudaratkan apa sikit apa. Tarau merak Nabi mai darab pun katok arai le. Tarau merak Nabi konti darab ความเสียหาย kita. Kita yang dapat kerusakan, kerugian kalau dah kita tak kasih kepada Nabi. Rau ni lah konti kat. Tapi kalau lah kita tak kasih Nabi, Nabi katun, mai katun. Tapi tak ada apa-apa sikit abok, mai katop arai lei. Teta rau merak Nabi, rau ni lah ke konti darab pun katop yang jahil luang. Tu, orang yang dia kasih kepada Nabi, tak syok katanya Allah Ta'ala kasih dia dalam dunia ini, dan juga hari akhirat, tak kena kecek lah. Tu yang pertama. Apa dia kasih kepada Nabi yang akan dapat? Iaitu dapatnya Allah Ta'ala kasih kepada dia. Yang keduanya, orang yang kasih kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala akan memberi kemanisan iman kepada dia. Halawatul iman. Kemanisan iman ni, nak banding tak boleh, nak ayat tak boleh. Kalau ayat katanya, nasi, kengsum sedap baik tu, boleh ayat juga, sedap dia malah mana? Halawah, sedap dia. ความหอมหวานความอร่อยของอีมานนี่น้อยboleh kata baik mana. Tetapi ulama usaha nak ayat kepada kita lah. Seperti mana Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dia katanya halawatul iman, makna halawatul iman, kemanisan imannya satu, istilzazut ta'at. Sedap apabila kita buat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedap. Kalau mari main, ngorik main, asal baca Quran, asal wasapo tak sedap baca Quran. Wasapo nak wisudah cepat-cepat, nak katuk Quran cepat-cepat. Mana kata tak sedap. Halawatul iman, kemanisan iman ada. Kalau biasa mari main, rasa kata itu iman baca surah Wadduha ya, tapi rasa kata lama tu iman baca. Sebab nak pergi ada kerja pula, nak sibuk dengan dunia pula.
Mana katanya istilzadul ta'at, sedakwa ibadat ataupun kemanisan iman tidak ada masa terhadap. Tapi apabila baca Quran, wasa tak boleh nak tak. Baca Quran niat nak baca semuka ya pagi ni, tapi wasa tak boleh nak tak. Baca habis semuka, tak sampai hati nak tak. Wasa nak baca pun lagi. Ini tunjuk katanya halawatul iman ada. Kemanisan iman. Yang keduanya wa tahammal al-masyaq fi din. Sanggup nak menerima kesusahan dalam dia nak beragama. Nak beragama mana katanya nak beragama. Nak beragama dengan agama Islam ini walaupun kata susah tapi sanggup. Jom. Kalau lah nak tunjuk kata diri sendiri jadi orang Islam, nak puasa ke, nak semaya ke, nak pakai pakaian, nak pakai kemusan, walaupun susah nak kata muka pergi pak khijal, tapi kita sanggup. Mana kata itu kita ada halawatul iman di dalam jiwa kita. Sanggup tak kira care, mai care syaitan pun iaitu care hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya wa itharu dzalika ala a'radhid dunya. Siasalah nekati cak halang hekap dunia. Asal dunia. Demo yang katanya kena demo bagi duit. Polimo bermolek bagi duit di tanah kang. Dibuka. Tapi masa ni pelaga dengan semaya subuh. Sanggup nak tinggal duit daripada tanah kang orang bagi free tu untuk nak ibadat atau membuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Siasa nak dunia. Tapi kita siasa nak semaya lebih daripada dunia lah. Siasa nak sasana ni mat pada dunia kita siasa. Dunia ni sekadar-sekadar pada dah. Sekadar-sekadar siapa kata wak tak jaga agama tu cukup. Tapi dunia kita semua. Tu kita pada dunia ini. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Anas, Nabi SAW bersabda katanya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara ni siapa yang ada pada diri dia akan dapat kemanisan iman. Kriteria sampaikan ni kau cederaความหอมหวานของ iman. Tak kena siung. Kemanisan iman ni tak kena disiung. Tong mai tongไปดม มันจะรู้สึกได้ในความรู้สึก ataupun ในหัวใจของเรา Yang pertama sekali ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. นั่นคือรักอัลลอฮ์และรักนบีมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้ Yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kasih kepada saudara kita seorang mana kita tak kasih kepada dia, mereka kasih kerana Allah Ta'ala. Bukan kasih sebab kata dia ni kaya ni, satu hari aku nak tupai dia. Tak. Kasih kerana Allah Ta'ala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Satu kali biasa jadi kafir dah, tu hari dia jadi orang Islam, benci untuk nak klik jadi kafir satu hari, seperti mana benci ataupun tak kena untuk dihayung masuk api neraka. Mana kata kena benci kekufuran, create ความ ปฏิเสธศรัทธา. Yang kita naknya yang pertama tadi, rak Allah, rak Nabi mากกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกดุนยานี้ทั้งหมด tak kira lah orang ke makhluk mana-mana, tak kira. Ni halawatul iman yang kedua yang kita akan dapat kemanisan iman. Rak Allah. Betul kita kena cek kasih kepada Nabi semua kedah. Hari tak usah lagi ukur lah. Mai tong pai wat wa krai rak Nabi mak kan. Yang pertama sekali kita kena ukur wat tuarau rak Nabi mak kan. Tak usah kita tengoklah demo tu, tak semaya sunat, tak kasih mana kepada Nabi, tak sah. Dia tak semaya sunat di masjid depan kita, boleh hadir. Dia semaya sunat di rumah, boleh hadir. Dia yang nampak kata rawatib kurang semaya, boleh hadir sekian boleh tahajud, tak dengar-dengar. Jangan pergi ukur orang katanya demo ni kasih kepada Nabi, demo ni tak kasih, demo ni kasih, jangan. Yang kita kena ukur mula sekali kita dan juga keluarga kita. Klik kita tengok. Kita sendiri hari ini cukup tak? Pasal ayat kata kasih kepada Nabi, dalam sejik, dalam majlis ya. Apabila klik pergi pak kerja pun rebo pun makan.
okok pun isap. Dan juga sebagainya. Na'udzubillah. Kasih kepada Nabi itu. Kena dia tengok. Tengok kepada anak isteri. Kasih kepada Nabi tapi klik di rumah. Maki orang-orang tak kasih kepada Nabi, tak buat apa-apa, klik di rumah dengan isteri dia. Pakai berkali-kali buka aurat ya. Dendam aurat. Tak pakai ke kubur anak, tak pakai kubur ramah ini. Mau pakai kubur, anak tak pakai kubur. Tapi pok dakwa kata kasih kepada Nabi. Bagaimana kasih kepada Nabi? Ukur diri kita sendiri dulu. Jangan ada lebih ukur lain. Ayyakun Allah wa rasulahu habba ilaihi mimma siwahu. Tongrak. Tongrak. Allah dan Nabi makwa tuk sapasing elok dunia ni. Yang ketiganya, apabila kita kasih kepada Nabi, hadirin dan juga hadirat yang dikasih sekalian, kita akan bersama dengan Nabi pada hari akhir. Kita nak boleh hidup sekali dengan Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih dia. Hadis Sahih berlaku itu dengan hadis. An-Nahsyita katanya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki mari cari Nabi. Aku dah tepi Nabi. Anak khadir Nabi kan. Duduk dengan Nabi sokmo. Dia tahu biar orang mana mari cari Nabi, tanya gapo Nabi jawab bagaimana. Satu orang mari cari Nabi, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak berlaku hari kiamat ni ya Rasulullah? Mari tanya soalan yang Nabi tak boleh nak jawab. Kerana ilmu sa'ah, ilmu yang sakut nak berlaku hari kiamat ni, Allah sahaja yang tahu. Ada manusia yang tahu. Jibril tanya kepada Nabi katanya, apa dia? Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Tolong ayat kepada aku boleh ke tak? Lepas daripada tanya Islam gapo dia, iman gapo, Nabi jawab sosok, Nabi jawab ihsan gapo. Soalan yang empat tanya Nabi katanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Bila nak berlaku kiamat? Nabi jawab kata pada mana? Man mas'ulu 'anha a'lamu minas sa'il. Orang yang tanggungjawab mengenai dengan berlaku kiamat lebih tahu daripada orang yang tanya. Allah Ta'ala masuk. Pura picam hari kiamat biar Allah Ta'ala. Nabi nak jawab mana-mana. Nabi tanya pelik. Nabi tamklah. Wa ma a'dadta lisah. Fahmu ni mari tanya kiamat nak berlaku bila ni. Mun telah sedia gapo kata untuk nak sambut kiamat. Kalau lah kiamat berlaku esok, mun cina gapo hari ni. Cina gapo. Allahu Akbar. Sahabat seorang ni Masya Allah sungguh dia. Ya, seolah kata tak ada amalan mana. Yang aku cedek. Tapi cerita yang aku cedek dua perkara yang ada pada aku. Hubbullah wa rasulihi. Iaitu kasih aku yang ada terhadap Allah Ta'ala. Dan juga cinta aku yang ada terhadap Nabi SAW. Dua perkara ni aku cedek. Jawab apa yang comel dia. Nabi yang katanya, kalau begitu, fa innaka ma'a man ahbabta. Kalau gitu tak sombong saya. Kiamat nak berlaku bila? Nak berlaku hari ni, kalau nak berlaku esok, nak berlaku minggu depan, bulan depan, tahun depan, bila-bila nak berlaku kiamat, mu akan bersama dengan orang yang kamu cinta, orang yang kamu kasih. Kalau kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, hari kiamat kamu akan bersama dengan dulu. Anah dengar jawapan ni daripada Nabi. Nabi duk kecek dengan lelaki seorang itu. Anah kata pada mana? Anah dia kata pada mana? Fama farihna ba'da al-Islam. Farhan ashadda min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kali mana selepas daripada aku masuk Islam ni, duduk dengan Nabi ni, sangat aku gembira sekali selepas daripada dengar jawapan Nabi tadi katanya, fa innaka man ahbabta ma'a man ahbabta. Mu akan bersama dengan orang yang mu kasih. Maka ana yang kata fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'malu bi a'malihim. Ana yang katanya aku kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, kasih kepada Abu Bakar, kasih kepada Umar. Dan juga aku ada harapan katanya satu hari pada kiamat aku akan bersama dengan mereka itu. Walaulah amalan aku pada dunia ni tak sama, nak banding dengan mereka ni kadang-kadang tak boleh nak lawan dengan amalan Abu Bakar, amalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ni kesan yang akan dapat apabila kita kasih kepada Nabi SAW. Maka dapat Allah Ta'ala cinta kepada kita, dapat kemanisan ni dalam dunia ni. Kemanisan dapat dalam dunia ni, Allah Ta'ala kasih dunia ni dan juga akhirat. Dan juga pada hari akhiratnya, kita akan bersama dengan Nabi SAW. Hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu tanda-tanda yang tunjuk kata kita kasih kepada Nabi SAW. Cuba kita tengok katanya, tanda ini kita ada ke tidak pada kita? Sama ada hadirin di sini dan juga hadirat. Dan juga ada sama ada setiap orang Islam yang mereka dakwah ataupun royak katanya kasih kepada Nabi. Cuba peksa. Cuba samruh. Cuba tok sop tok ingwat. Tanya lak rekeng mai lau ni man mi yu ching mai ne tora ada semua kedap dalam tubuh kita yang kasih kepada Nabi SAW. Katanya Al-Qadhi bin Iyad, seorang ulama yang dia sebut katanya di antara tanda yang tunjuk kata kasih kepada Nabi ni, keng mai ti bongci kata kasih kepada Nabi ni, wa min mahabbatihi nusrati sunnatihi wa dhabbi an syari'atihi wa tamanni huduri hayatihi fayudhilu nafsahu wa ma lahu dunahu. Al-Qadhi Iyad ni dia sebut katanya, dan di antara alamat tanda yang tunjuk kata satu orang kasih kepada Nabi sungguh, iaitu orang yang nasratu sunnati, pelihara akan sunnah Nabi. Nusrah ni mana katanya mengaji sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi, dan juga sebarkan sunnah yang sahih daripada Nabi. Dan juga yang keduanya wadhabbu an syari'atihi, jaga syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu jaga nama Nabi lah. Tak jomwi orang mari guna pakai jalan yang salah. Kasih kepada Nabi, kena sayang nama Nabi. Kita kasih tidak kepada puak kita, kasih kepada pak ayah kita, orang tua kita. Kasih tidak kepada anak kita, kasih kepada anak kita. Kalaulah satu hari ada orang mai royak katanya, ada demo satu orang di kampung sana tu, dia royak kata pak mung ni wak jahat gini. Tapi hakikat sebenar kita kena kata pak kita ju. Mana kata tuduh lah. Kita nak apa mana? Kalau ada orang tuduh pak kita buat benda jahat, dan juga benda itu adalah benda yang tak sungguh, kita nak apa mana? Jaga nama pak kita. Pokpong nama pak kita tak boleh punah. Kalau kita punah ayah kita, punah keluarga kita. Sama juga di antara benda yang tunjuk kata kita kasih kepada Nabi, bukan hanya kita menyebarkan sunnah dia sahaja, kerana nak menunjuk kata nusratu sunnatihi ini, sebar ngajar hadis yang sahih, sebar sunnah yang sahih, tu nusrah. Untuk Nabi ada. Apabila kita tak sebar sunnah yang sahih, sunnah yang sahih itu tu akan mati. Panah hidup tu bid'ah. Benda-benda bid'ah, benda-benda yang bukan sunnah itu akan hidup. Dan juga disebar banyak dalam masyarakat. Wadhabbu an syari'atihi, jaga syariat yang dibawa oleh Nabi. Di antaranya jaga nama Nabi. Di antara jaga nama Nabi ni, iaitu kita mencegahkan masyarakat apabila ada menyebarkan hadis palsu banyak di dalam masyarakat, dan juga dakwa katanya itu adalah daripada Nabi. Kerja kita ni bukan hanya sebar sunnah yang sahih sahaja, tapi sunnah yang tak sahih itu, hadis yang palsu, kita kena mencegah. Kita kena lari, kena untuk bagi nasihat masyarakat, walaupun hadis palsu itu keluar daripada mulut mana-mana manusia pun dalam dunia ini. Tak kira baba mana, tak kira tok guru mana. Kerana untuk tunjuk katanya kasih kepada Nabi, kita kena cegah kata hadis ni tak sah. Palsu ni.
Dalilnya ulama sore ni kata, ulama sore ni kata, ulama sore kata. Dan juga benda itu bukan daripada kajian kita. Kajian ulama dulu-dulu belaka wayakan hari itu palsu. Tapi apabila kita tubik mari lari masyarakat back tu kita kasih kepada, nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi juga. Mereka yang kata, tak kasih kepada Nabi. Pada ni mari duk lari orang tak usah beramal dengan hadis ni. Waktu pun tak. Jadi paling habis itu wazzabu an syari'ati kena jaga. Hari ni kita bukan kata kita tak kena, kita tak suka kepada tok guru tu mana dak, tapi kita tak orang panggil tak, kita tak jangwi guna nama Nabi dengan jalan yang salah. Dan juga guna nama Nabi pada jalan yang salah adalah bahaya yang sangat besar. Tak kira mana-mana pun dia pun kalau lah tahu dah kacau lagi bahaya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup dah bagi satu orang yang namanya kata dia ni dosa, wahibah apa? Dengar gapo sebar, dengar gapo sebar, dengar gapo sebar. Tidak cek sikit hamba kata je benda itu sungguh atau tidak. Sungguh ataupun tidak. Yang ketiganya wa tamanni huduri hayatihi. Dan juga kena ada perasaan di antara tanah air yang tunjuk kata kasih kepada Nabi, iaitu kena ada perasaan harapan katanya kita nak akan duduk bersama dengan Nabi. Bersama dengan Nabi mana-mana masa, dan juga kalaulah kita boleh duduk bersama dengan Nabi, kita akan sudi nak mengerbankan jiwa kita, harta kita untuk nak menjagakan Nabi SAW seperti mana sahabat besar buat terhadap Nabi SAW. Itu di antara tanah air dan juga kata laginya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia banyaklah tanah air. Tetapi di dalam kitab ini ni tanah air yang besar sekalinya dia waktu sebulan 4 tanah air. 4 tanah air. Tanah air yang pertama sekali yang nak tunjuk kata kasih kepada Nabi ni, tanah air yang pertama kadang-kadang kita tak dapat mana for sahabat. Tapi tanya kata kita ada peluang tak? Ada. Iaitu usaha untuk nak boleh jumpa tengok dengan Nabi SAW. Sahabat dia duduk rumah tak lekat setengah hari. Buat apa? Ingat Nabi. Mari syariah. Kasih kepada Nabi. Wasuhbatihi. Dan juga ada perasaan usaha untuk nak boleh bersahabat dengan Nabi. Kalau Nabi pergi mana nak pergi? Nabi ke situ nak pergi. Nabi ke masjid nak pergi. Nabi pergi zina apa pasal pun nak pergi. Dan juga dengan kalaulah hilang setengah orang sahabat, kalaulah tak ada dua benda ni, satu hari mana tak boleh bersahabat dengan Nabi, ataupun satu hari mana habis satu hari tak jumpa Nabi, tak nampak tengok Nabi ni, asyadda min faqdi ayyi syai'in akhar fid dunya. Tak boleh nak banding lagi kalaulah dia hilang, tak dapat benda apa dalam dunia ni, tak boleh nak. Ni yang pertama. Yang keduanya, tanah air yang tunjuk kata kasih kepada Nabi, isti'dadun tamun li badrin nafsi wal mali dunahu sallallahu alaihi wasallam. Sedia habis jadah untuk nak berbaikkan jiwa diri dan juga harta untuk nak popong syiwit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kena mati ganti Nabi, jom. Kalau kena habis harta semua kerana Nabi, kerana Allah Ta'ala, jom. Itu sahabat kasih kepada Nabi semua. Yang ketiganya, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Segala benda yang Nabi suruh kita buat itu kita usaha nak buat belakang. Dan juga segala larangan Nabi lari tak sebab kita buat apa ni, kita usaha nak menjauh. Bukan kata pilih kedak Nabi lari, tapi kita nak. Duk was-was kata nak pandang. Nabi lari, tapi kita nak. Nabi lari, Allah Ta'ala lari ada apa? Tapi dengan mari dia riba penuh ni, berpuluh-puluh ribu ni dapat duit riba ni. Hati duk nak, syahwat duk nak kepada benda tu duit banyak-banyak. Nak pilih mana? Yang keempatnya, tadi lah. Nasru sunnatihi
Wadhabbu an syari'ah. Sokong menyebarkan sunnah, jaga sunnah Nabi dan juga memeliharakan sunnah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini adalah tanah air. Siapa yang cukup tanah air ini pada tubuh dia, faliyahmadillah, syukurlah kepada Allah. Biar tak cukup, usaha. Ini ulama yang laka ni. Tadi Al-Qadhi Iyad, Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Asqalani Al-Syafi'i, seorang ulama mazhab dalam Syafi'i, dan juga Al-Aini sebut tanah air Melaka ni. Tak ada tanah air Melayu yang kata kena buat majlis gini, kena buat makan gini, kena buat gini barulah nak tunjuk kasih kepada anda. Ni tanah air yang tunjuk kata kasih. Pas setiap tanah air yang mereka waris sini ni ada contoh belaka. Mitoya. Cuba kita ambil satu tuan yang pada malam ni dan juga kita sama pada minggu depan. Setiap tanah air ni tuan kita waris 9, 8, 9, 10 contoh. Makna katanya dalam kitab ni lebih kurang hampirnya sisip toyang. Daripada sahabat, daripada sejarah sahabat yang mereka tunjuk diri mereka katanya kasih kepada Nabi. Kita banding dengan sahabat lah. Kita kasih serupa dengan sahabat kasih kepada Nabi ke tak? Kita kasih kepada Nabi serupa dengan sahabat kasih ke tak? Banyak hidup dakwah dia kata, dah. Kita kasih kepada Nabi lebih daripada sahabat kasih kepada Nabi lagi. Ada boleh dakwah macam tu. Tidak ada sahabat orang panggil tu orang mana, manusia mana yang kasih kepada Nabi nak banding dengan sahabat main ni iklan dalam dunia ni. Tak sedar carilah ataupun tak sedar angkatlah diri kata kasih kepada Nabi lebih daripada sahabat. Kerana Nabi ayat sendiri katanya khairun nas qarni. Orang yang paling baik sekali orang yang hidup bersama dengan aku, sahabat. Tu sahabat. Contoh yang pertama tadi, tanah air yang pertama iaitu usaha nak duduk kali dengan Nabi SAW, nak boleh tengok muka Nabi SAW, nak pergi sekali dengan Nabi SAW. Pak tanah air ni satu orang sahabat yang ada cukup belakang pak tanah air ni iaitu Abu Bakar. Tak ada sahabat mana yang kasih kepada Nabi sekali, tak ada. Main ni iklan. Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha cipta. Aisyah anak kepada Abu Bakar cerita. Fabainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakar. Satu hari fak kami ni Abu Bakar pak kita dan juga adik kakak fak kita ni duduk dalam rumah. Fi nahr al-dhahirah. Masa waktu tengah hari. Zuhur. Qala qailun li Abi Bakar. Ada orang yang mengoyak kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an." Nabi ni Nabi. Sedang duk mari nak mari kepada rumah kita dengan keadaan mutaqanni'an iaitu katuk kepala. Apa katuk kepala? Mana? Tengah hari. Fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Pada masa ni biasanya tidak ada piau duk cari rumah, duk ziarah mari mata Zuhur ni masa rehat, masa mana? Faqala Abu Bakar ya Nabi, fida'un lahu abi wa ummi wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'a illa amrun. Nabi tak mari masa ni makna katanya pami areti samkan. Kalau gitu kami mirin samkan Nabi tak mari masa ni. Qalat Aisyah yang katanya faja Rasulullah fasta'dzan. Nabi mari sapa depan rumah minta izin. Amarayak Nabi ni. Nak masuk rumah orang minta izin tu. Yang itu dia buka pintu bom masuk baru nak minta izin. Dah. Fasta'dzan. Maka diizin Nabi masuk. Masuk sudah koyak kepada Abu Bakar. Akhrij man 'indak. Suruh orang duduk sekali dengan mu ni tubik dulu. Aku nak khususi. Tua. Mana kata nak wayak kepada Abu Bakar saja. Maka Abu Bakar yang kata innamahum ahluk. Keluarga mu belaka ya Rasulullah. Isteri Nabi Aisyah. Nabi yang katanya fa inni qad udhina li fil khuruj. Allah Taala Nabi wayak so ya patah yang wayak.
Allah Ta'ala telah mengizinkan aku untuk keluar daripada Bana Mekah. Hijrah lah. Sebab mana duk Nabi lama bila Allah Ta'ala nak izin untuk hijrah. Kerana belum daripada ni Umar Uthman ni hijrah ke belakang sahabat. Tapi Nabi belum diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah. Mari waktu Zuhur, yang mana sebelum tu 2 jam 3 jam lebih kurangnya, orang musyrikin duk mesyuarat di Darun Nadwah untuk nak cari jalan, nak buat balas mana dengan Muhammad, tak jam halau Muhammad. Akhir sekalinya mati cipratu pada pagi tu, belum Nabi nak mari cari Abu Bakar ni, iaitu malam ni kita akan kepung rumah Nabi, rumah Muhammad, dan juga bunuh Muhammad. Mana katanya Nabi kau tu kalau orang panggil tu pen main buat antara orang duduk tepi Nabi antara. Tapi Abu Bakar apabila dengar begitu tu tanya kepada Nabi, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah, wiku pergi jadi sahabatmu boleh ke tak? Wiku hijrah bersama denganmu boleh ke tak? Faqala Rasulullah, na'am, boleh. Maka Aisyah banyak katanya, faraitu Abu Bakar yabki wa ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki minal farah. Lepas Nabi kelak, Abu Bakar tiap. Aisyah anak dia katanya, aku tak biasa tengok pok kali mana yang sangat gembira sampai kau tiap seperti kali ini. Mujur dia boleh hijrah dengan Nabi SAW. Apa? Kerana kasih kepada Nabi SAW. Belalah kalulah keluar hijrah bersama dengan Nabi, dan bahaya antara mana diri sendiri akan kena bunuh pun tak apa, demi untuk nak bersahabat dengan Nabi SAW. Itu contoh yang pertama pada hari ini. Kita ambil sekadar tu dulu, kita sambung pada minggu depan. Dan pada contoh yang kedua sehingga seterusnya, mari dengan cerita belakang. Contoh cerita bocor ni, celah ni, masa ni, yang tunjuk katanya mereka sahabat ni lah adalah golongan orang yang pilih. Abdullah bin Mas'ud yang katanya sahabat ni adalah golongan manusia hati yang cuci sekali, yang Allah Ta'ala pilih mari untuk bersahabat dengan Nabi. Pada saudara yang kata kita ni hati bersih lebih daripada sahabat, tak boleh nak banding sikit habuk. Tak boleh nak banding sikit habuk. Itulah cintanya sahabat, dan juga tanah air yang tunjuk kata kita kasih kepada Nabi yang sebenar, iaitu kita mengikuti mengikuti sunnah Nabi SAW, seperti mana sahabat yang mereka buat menjadi contoh kepada kita. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.